Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya adalah Fikri bin Abdullah dengan nombor matrik 04 DEM 20F1022 dan hari ini saya akan membincangkan mengenai pneumatik dan hidrolik secara ringkasnya. Pertama sekali mari kita lihat objektif kita pada hari ini. Objektif kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami apakah itu pneumatik dan hidrolik, kelebihan dan kekurangan pneumatik, kelebihan dan kekurangan hidrolik dan pengaplikasian pneumatik dan hidrolik. Pneumatik berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam udara termampat untuk menghasilkan kerja dipanggil pneumatik. Dalam aplikasinya, sistem pneumatik digunakan sebagai sistem automatik. Dalam litar pneumatik, udara luar disedut ke dalam pemampat dan dimampatkan supaya ia mempunyai bentuk tenaga yang kemudiannya ditukar dan kepada gerakan mekanikal. Berdasarkan bendali yang digunakan, kuasa bendali dibagikan kepada pneumatik yang menggunakan udara dan hidrolik yang menggunakan cair. Asas penumpuk kuasa bendali ialah bendali mempunyai tekanan yang sama dalam semua arah. Pada asasnya, sistem pneumatik dan hidrolik tidak jauh bezanya. Perbezaan utama antara keduanya adalah sifat bendali, kerja yang digunakan. Cair ialah bendali tidak boleh mampat, manakala udara ialah bendali yang boleh mampat. Secara amnya, pneumatik menggunakan aliran udara yang berlaku disebabkan oleh perbezaan tekanan udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk tujuan perindustrian, aliran udara dipelori dengan memampat udara atmosfera kepada tekanan tertentu dengan pemampat dalam tiub dan menyalurkan semula ke udara bebas. Sekarang kita lihat sedikit tentang pneumatik. Pemampat udara berfungsi untuk mengumpulkan udara dan memampatkan dari tekanan udara kasar ke tekanan tertentu. Contohnya pemampat putaran dan pemampat salingan. Pengering udara berfungsi untuk mengeringkan udara yang telah dimampatkan kepada wap air sebelum udara dihantar ke sistem untuk mengelakkan komponen pneumatik dari perkarat. Contohnya pengering serapan dan pengering jerapan. Penerima udara berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dimampat dan dikeringkan sebelum dihantar ke sistem. Penerima udara juga dikenali sebagai tabung udara. Ia juga boleh mengawal tekanan angin yang terdapat di dalamnya. Unit servis terdiri daripada 3 komponen, iaitu pengatur tekanan, tolok tekanan dan pelincir. Ianya berfungsi untuk mengawal tekanan dan melincirkan udara sebelum dihantar ke sistem. Injap kawalan arah. Ia berfungsi untuk mengawal arah gerakan penggerak. Ia merupakan komponen terakhir terdapat dalam sistem ini. Berfungsi untuk melakukan kerja sebagaimana yang telah dikehendaki. Terdapat pelbagai jenis penggerak seperti rot keluar masuk, putaran dan nyalaan. Tahukah anda bahawa terdapat beberapa perkara yang berlaku apabila angin dimampatkan? Pertama ialah kenaikan tekanan dan kedua ialah haba yang banyak dihasilkan. Oleh kerana haba tidak diperlukan di dalam sistem pneumatik, ia dikeluarkan dengan menggunakan strip penyejuk pemampat. Pada peringkat akhir, air akan terhasil. Ia adalah kerana air tidak boleh dimampatkan dan ianya diperah keluar pada peringkat mampatan. Pada masa ini, sistem mampatan boleh didapati di banyak kilang. Ianya harus diletakkan pada kawasan yang mempunyai ventilasi yang banyak. Kuasa yang diberikan ialah antara 700 hingga 800 kPa. Hidrolik ialah sistem yang menggunakan tekanan bendali sebagai kuasa dalam mekanisme. Dalam sistem hidrolik, tekanan bendali adalah daya penggerak sistem, dan kebanyakan aplikasi sistem hidrolik digunakan meluas seperti memindahkan beban berat sebagai peranti menekan dan mengangkat. Sumber yang saya dapati adalah pada modul praktikal mesin asas. Susun atau komponen.
Komponen-komponen asas dalam sesuatu litar hidrolik adalah seperti di bawah. Injak. Ia berfungsi untuk mengatur tekanan dalam litar dan mengawal arah aliran minyak. Motor berfungsi untuk mengeluarkan kuasa untuk membuat kerja bagi pergerakan putaran. Penapis berfungsi untuk menapis minyak hydrol dari kotoran. Pump berfungsi untuk mengedar kuantiti minyak hydrol ke seluruh sistem. Silinder berfungsi untuk mengeluarkan kuasa untuk membuat kerja bagi gerakan lurus. Penumbuk ialah berfungsi untuk menyimpan tekanan sistem, menyerap gentakan dan menstabil tekanan sistem. Tangki berfungsi untuk mendukung atau menabur minyak hydrol dan menyejukkan minyak hydrol. Tahukah bahawa pistol mainan anda dan kenderaan berat seperti jegaut menggunakan konsep sistem hidrolik yang sama? Walaupun perbezaan saiz nyata, tapi kedua-keduanya menggunakan sistem konsep peralihan pergerakan berdalih yang serupa. Berdalih juga menggunakan media perantaraan yang terpenting sekali dalam sistem hidrolik. Selain itu, sistem ini digunakan di mana-mana sahaja seperti pada permainan kanak-kanak, lori sampah, gerudi, pelantar, traktor dan macam-macam lagi. Perbezaan antara pneumatik dan hidrolik. Sistem pneumatik adalah teknologi yang menggunakan udara termampat untuk menghasilkan kesan pergerakan mekanikal. Disebabkan ia menggunakan udara termampat, sistem pneumatik tidak boleh dipisahkan daripada pemampat. Alat yang berfungsi menghasilkan udara termampat tertentu. Manakala sistem hidrolik pula ialah sistem yang menggunakan tekanan berdalih sebagai punca kuasa bagi sesuatu dalam sesuatu mekanisme. Oleh itu, sistem hidrolik memerlukan unit kuasa untuk membuat berdalih bertekanan. Kemudian berdalih dialirkan mengikut keperluan atau mekanisme yang dikehendaki. Kelebihan dan kekurangan pneumatik dan hidrolik. Kelebihan dan kelemahan sistem pneumatik. Kelebihan. Pertama sekali kita pergi kepada kelebihan pneumatik. Ketersediaan udara tanpa had, fleksibel suhu, cecair kerja mudah diperolehi dan dipindahkan, boleh disimpan dengan baik, penurunan tekanan yang agak kecil berbanding sistem hidrolik. Kelikatan berdalih adalah lebih kecil dan mempunyai geseran dan supaya geseran boleh diabaikan. Selamat daripada api, iaitu kalis api. Perbezaan kuasa dari kelajuan. Kelemahan, bunyinya agak bising. Daya terhad dipindahkan. Pemeluapan mungkin berlaku. Memerlukan pemasangan peranan dan penjenaan udara yang komplikat. Mudah bocor. Kesukuran dalam kedudukan yang tepat kerana kebolehan patah udara. Kuasa yang dijana adalah kecil, memerlukan modal yang besar untuk sistem bekalan dan pengedaran udara. Kelebihan dan kelemahan sistem hidrolik. Kelebihan, mempunyai tekanan kerja yang agak lebih besar daripada sistem pneumatik. Ini menjadikannya sesuai untuk kerja yang berat. Kelemahan, berdalih daripada litar yang tercemar dalam kotoran akan menyebabkan peralatan hidrolik menjadi lebih lemah dan cepat rosak. Pembinaan yang rumit dan kos yang tinggi dan kesukaran dalam penyelenggaraan dan operasi. Berdalih kerja tidak dapat menahan suhu operasi yang lebih tinggi. Pengaplikasian. Sistem pneumatik sentiasa kita dapat lihat di industri pemasangan komponen elektrik, mesin proses makanan, alatan pneumatik seperti mesin gerudi, motor udara. Manakala bagi sistem hidrolik, kita biasa lihat di industri pemasangan automotif, jentera barat serta kedai-kedai mekanik seperti kedai membaki motosikal dan kenderaan seperti kereta. Di mana kita boleh lihat alatan untuk mengangkat kenderaan, terutamanya sekali. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk pembentang kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi kemudian.